Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh menghasilkan satu data trimmer untuk Google Spreadsheet menggunakan aplikasi AppScript. So, kalau saya nak tunjukkan di sini, contoh kalau kita ada data ni dekat range yang ni kan. Jadi maksudnya kalau kita tekan kita punya data trimmer tu, kita akan ada kita punya button, custom menu button ni. Ini saya buat sendirilah. Ini kita boleh buat sendiri lepas ni. Okay. Contoh kalau kita trim rows, maksudnya rows 5 sampai 9 ni maksudnya dia tak digunakan. Bila tak gunakan kita boleh buang lah, gunakan trim rows itu. Okay. Ataupun contohnya kalau kita nak trim dia punya column, ini adalah column CD tu dia tak digunakan, kosong sahaja. So kalau kita tekan trim columns, kita boleh buang CD. Itulah. Dan kalau kita nak buang dua-dua sekali, maksudnya tak nak ada empty columns dan empty rows, kita boleh gunakan trim range terus. Okey, mana kita boleh trim kedua-duanya sekali. Baik, so ini adalah aim bagi video inilah. So first kali kita akan mula dengan buka spreadsheet yang baru, sheets.new. Saya tekan di sini. Baik, jadi saya akan buat beberapa sampel data dummy lah. Contohnya saya tekan A, B, C, D. Lepas tu ini F, G, H, I. Okay. So ini adalah dia punya data. So should be kita akan dapat lah trimkan dia punya range ini selepas inilah. Baik. Sekarang ni apa yang saya nak buat adalah saya akan pergi kepada bahagian extension, lepas tu pergi kepada bahagian AppScript. So bila kita dah buka bahagian AppScript ni, kita akan ada Windows yang baru. So ini adalah projek yang barulah. So AppScript ni adalah salah satu application daripada Google sendiri yang kita boleh gunakan untuk buat apa-apa projek yang perlukan automation lah. Okay, so saya nak namakan saya punya projek dahulu ini sebagai trimmer, data trimmer, sheet trimmer lah, sheet trimmer. Okay, so first kali kita akan ada function. Function ni maksudnya fungsi lah. Fungsi ni maksudnya sesuatu yang boleh memberikan fungsi. Okay, jadi maksudnya kita akan mula dengan menggunakan fungsi ini. Okay, sedikit pengenalan tentang AppScript ni. Jadi contohnya saya nak tuliskan fungsi ni, maksudnya saya nak padam dahulu fungsi, function, saya nak tulis function dahulu. Fungsi saya, function, kita akan menggunakan keyword function dan lepas itu nama bagi function tersebut. Lepas tu ada bracket ini, lepas tu kita ada curly bracket ini. Lepas tu dalam curly bracket ini adalah kita akan letakkan apa arahan-arahan yang kita nak masukkan. Okay, baik. Sekarang ni dalam arahan saya ni, apa yang saya nak buat adalah saya nak dapatkan, pertama saya nak dapatkan, first dahulu saya nak dapatkan saya punya spreadsheet. Dapatkan spreadsheet. Okay, dapatkan spreadsheet yang pertama. Lepas tu dapatkan sheet dahulu spreadsheet tu maksudnya the whole document ini, Kalau sheet tu adalah yang berada di dalam dokumen tersebut. Contohnya kalau kita ada sheet 1, sheet 2. Jadi maksudnya satu dokumen spreadsheet tu dia akan ada banyak sheet lah. Okay, kalau dalam contoh saya ni ada 2. Tapi kalau yang first tadi kita cuma ada 1 sahajalah. Okay, baik. Kita akan teruskan. So lepas kita dapatkan sheet, saya nak dapatkan dia punya last row. Okey, baik. Jadi okey, kita cuba dahulu sama ada fungsi kita ni boleh dijalankan ataupun tidak. So saya nak gunakan satu fungsi, tools yang berada dalam AppScript yang dinamakan sebagai logger. Dalam logger ini kita boleh ambil sesuatu tools yang dipanggil sebagai log.
Jadi maksudnya kalau kita nak ambil daripada logger ni, logger ni dia macam satu tool lah, satu alat. Lepas tu untuk dia akan ada banyak benda dalam logger tersebut. Jadi maksudnya untuk kita access alat dalam logger tu, kita boleh gunakan dot. Dot ni, dalam dot ni bila kita tekan dot, jadi maksudnya ini adalah benda-benda yang ada dalam logger tersebut lah. Ada log, ada get log, ada clear. So saya nak gunakan log ini. So log ni dia akan boleh memaparkan sesuatu untuk saya lah. Sebagai contoh, hi. Saya letak hi dahulu. Okey, contoh kalau saya jalankan saya punya fungsi ni, saya save dahulu. Bila saya jalankan fungsi ni, jadi fungsi ni ada satu fungsi di sini, fungsi saya ni. So saya tekan run. So bila saya tekan run, apa yang boleh berlaku di bawah ini kita akan tengok. Apa yang boleh berlaku adalah, tunggu dia loading dahulu. Tulis exactly like this tadi. Okay, dia tulis hi. Contoh, hi awak. Okay, lepas tu saya run lagi fungsi ni. So dia boleh run benda ni lah. So logger.log tadi, log itu daripada logger, maksudnya kita boleh ambil, kita boleh paparkan sesuatu message pada screen inilah. Okay, ini berguna untuk kita tahu sama ada fungsi kita tu boleh berfungsi ataupun tidak. Okay, so next adalah saya nak ambil spreadsheet tadi. Jadi maksudnya ni saya perlu dapatkan spreadsheet. Spreadsheet ni pun macam logger tadi, dia adalah jenis benda yang ada dalam AppScript ni. So dalam AppScript ni juga dia ada banyak app lah sebenarnya. Satu, dia ada spreadsheet app. Okay, selain daripada tu dia ada document app pun ada juga. Dia macam ni. Kalau spreadsheet app ni, dia adalah untuk kita mengedit spreadsheet macam tu. Kalau dokumen app, dia adalah untuk kita dokumen ni maksudnya dia adalah untuk kita mengedit dokumen, iaitu Word untuk Google Doc lah, Google Doc untuk Google ni. Okay, ataupun kita boleh juga ada satu lagi form app, dan banyak lagi lah sebenarnya. Form app ni adalah untuk kita edit form lah. Okay, so tools yang saya akan gunakan, sebab sekarang ni saya adalah yang ni saya nak edit saya punya spreadsheet, so kita akan gunakan spreadsheet tool. Okay, so saya ambil spreadsheet app itu dahulu. Spreadsheet app, dia kena eja dengan betul S besar PREADSHEET. Lepas tu yang ni macam logger tadi, dia adalah satu tools. Dalam tu dia akan ada banyak lagi tools. Okay, so saya akan gunakan, saya akan access benda dalam spreadsheet tu, dia panggil sebagai dot. Okay, spreadsheet app, dia kena spreadsheet app tadi, saya kena dot. Okay, nak tahu dia betul ke tidak yang kita tulis tu, maksudnya kalau dia ada benda-benda ni keluar, automation yang automatic ni keluar, jadi maksudnya kita boleh maksudnya yang kita type tu betul lah. Okay, so di sini saya nak ambil salah satu tool dia ada banyak tool di sini banyak tool di sini. So saya nak ambil satu tool dia, iaitu dipanggil sebagai get active spreadsheet ini. Get active spreadsheet. Okay, jadi maksudnya get active spreadsheet ni, bila saya ambil get active spreadsheet tu, maksudnya saya akan menjalankan satu fungsi dalam spreadsheet app ni. Okay, jadi get active spreadsheet ni adalah benda yang tools yang ada dalam spreadsheet app. Jadi spreadsheet app, get active spreadsheet ni dia akan menghasilkan sesuatu, dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Jadi yang dia berikan itu kita boleh letakkan dia ke dalam satu pemboleh ubah dalam programming ni. Jadi maksudnya kita boleh letakkan, untuk meletakkan pemboleh ubah, kita akan gunakan kata kunci dia adalah, kita boleh gunakan banyak lah, tapi salah satu yang kita boleh gunakan adalah let. Jadi kita akan gunakan let ini. Let, benda yang dia hantar, yang kita ambil daripada spreadsheet app.get spreadsheet tu, kita akan letakkan dia dalam satu pemboleh ubah yang kita namakan sebagai spreadsheet. So pemboleh ubah ni tak kisah, maksudnya kita boleh tulis guna apa-apa perkataan lah sebenarnya. Cuma yang pentingnya pemboleh ubah yang kita bagi tu biarlah dia mewakili sesuatu yang berkenaan dengan program tu lah, jangan terlalu random lah. Macam contoh let A ke let B ke, so benda tu dia macam tidak memberikan apa-apa maksud sangat.
Okey. Sekarang ni saya nak test sama ada saya boleh dapat ke tidak yang spreadsheet itu tadi. Jadi maksudnya kalau saya nak buat dia, kalau saya nak tahu, macam biasa saya gunakan log tadi, logger. Saya ambil logger, ni tools dia, dalam logger tu dia ada log, saya ambil log. Lepas tu log itu dia adalah jenis function. Di function ni dia boleh ambil variable tersebut. Okay. So contohlah saya letakkan spreadsheet dalam tu lah. Okay. Bila saya letakkan spreadsheet dalam tu, kalau saya run saya punya function ini, saya akan run saya punya function. Okay, bila dia run function itu, nampak this project requires permission to access data, just bagi sahaja dia punya permission. So ini permission kita sebagai developer ni bagi kepada spreadsheet ni lah. So kalau kita buka, masa sedikit. So SheetRimer ni adalah kita punya apps tadi. So kita bagi permission dahulu. Lepas tu kita klik sahaja advanced di sini. Lepas tu go to SheetRimer ini. Baik. Jadi selepas itu kita allow saja semua benda tu. Okey. Nampak? So jadi kalau kita tengok di sini, kita tulis kat sini spreadsheet, tapi yang kita dapat di sini adalah spreadsheet. Jadi maksudnya S tu besar kan? S tu besar tu maksudnya dia dapat sesuatu spreadsheet itu tadilah. Contoh kalau kita tulis dalam spreadsheet ni, dia akan ada tools lagi. Contoh kita nak letak get name. Get name dia. Contoh kalau kita tekan get name dia, boleh dapat tak? Dia punya get name untitled spreadsheet. Jadi maksudnya daripada spreadsheet tu tadi, dia ada, ni dipanggil sebagai method lah, ataupun dipanggil sebagai fungsi yang kita, ataupun tools tadi dalam spreadsheet tu. Dia ada tools juga. Dalam tools tu contoh kita panggil tools get name. Jadi maksudnya kita akan boleh ambil dia punya nama spreadsheet tersebut. Contoh saya tukar ni kepada spreadsheet saya. Okey, jadi kalau saya tekan sekali lagi jadi maksudnya saya boleh dapatkan spreadsheet saya ni lah kan. Contoh. Okey. Saya tekan fungsi saya ni. So maksudnya saya boleh dapatkan dia, saya punya title tadi lah. Tapi saya tak nak yang tu. Okey, dalam spreadsheet ni ada banyak tool, macam saya cakap, dia ada banyak tool. So dalam spreadsheet ni kita boleh dapatkan active sheet, dapatkan sheet inilah. Okey. So next tool yang dalam spreadsheet yang saya nak guna adalah saya nak dapatkan daripada spreadsheet itu, saya nak ambil spreadsheet ni, return yang atas ini tadi, kita ambil gunakan dot get active sheet inilah. Okey. Get active sheet, lepas tu dia adalah jenis method. Bila method dia kena letakkan inilah dekat hujung ini adalah bracket ini. Okey. Itu pun akan menghasilkan satu return. Okay. Satu return itu kita macam biasa juga, kita akan letakkan dalam satu pemilih ubah let sebab ni active sheet, so kita akan letak active sheet juga. Nama ni tak kisah boleh letak buah oren ke buah apple ke, tapi biar dia bermakna lah, so tak kisah pun sebenarnya. Okay. Contoh saya nak buat dalam bahasa Melayu, helaian saya, helaian aktif contohlah, pun boleh tak ada masalah. Okey. Okey, helaian aktif tu maksudnya contoh kalau saya ambil logger lagi, logger.log ni kita boleh try satu-satu lah. Helaian aktif bila saya ambil tools dalam helaian aktif tu, kita gunakan dot lagi. Contoh kita dot get name ini lepas ni kita tengok apa efek active sheet ini. Okey, contohnya saya tekan run, tekan get name itu tadi, dia dapat sheet 1. Nampak? Sebab sekarang ni yang aktif adalah sheet 1 inilah. Kalau contohnya saya aktifkan sheet 2, saya pilih sheet 2 ini. Hello. Okey. Jadi maksudnya kalau saya tekan lagi run fungsi saya ni, kali ni saya akan dapat pula sheet 2 ni, yang kedua. Okey. Itu contoh lah kalau kita nak try. Okey. Sekarang ni kita dah ada dua pemilih ubah yang kita akan boleh gunakan. Okey. So, daripada helaian aktif ini,
saya nak cuba satu fungsi, iaitu dalam helaian aktif ni dia ada satu lagi dalam kan dalam spreadsheet tadi ada active sheet ni kan. Daripada sheet tu dia akan ada tools dia. Okey, contoh saya akan ambil dia punya tool dalam helaian aktif yang kita dah define tadi. Saya tak nak get name, saya nak dapatkan satu tools dia, iaitu get range, get last row. Okey, get last row. Okey, contoh okey, macam biasa ini akan saya namakan sebagai last row. Sebab biasanya kalau kita buat function ni, dia akan ada satu benda yang dia hantar balik kepada kita lah. Kita bagi dia, kita instantiate dia, maksudnya dia akan menghantarkan sesuatu kepada kita semula lah. Contohnya kalau get last row ni, maksudnya dia akan ada satu last row dia punya return itu. Okey, baik. So seterusnya, bila kita dah dapat last row, saya nak cuba dahulu log last row. Log last row tu macam mana? Okey, so first sekali fungsi saya okey, kita tengok apa efek last row itu So kalau kita run di sini kita dapat 5. So apa maksud 5 tu Kalau kita tengok spreadsheet kita tengok kepada yang aktif sekarang ini 5. Kenapa dia 5? Tengok, nampak tak dia hello tu, dia punya data tu kan paling last sekali adalah dekat 5. Kalau contohnya kita ada data lagi dekat 6 ni kan, contoh kalau kita tekan lagi, maksudnya dia akan dapat 6. Nampak dia punya function tu lah. Kenapa get last row itu. Okey, contoh kalau yang active spreadsheet sekarang ni adalah sheet 1 contoh saya pilih yang ni pula. So sekarang ni should be bila kita buat ni get last row tadi, maksudnya dia sepatutnya dapat 4. Okey, kalau saya tekan sekali lagi kalau dapat 4, maksudnya yang active spreadsheet sekarang ni adalah sheet 1 dan dia punya last row itu adalah 4 ini. Which is betul lah 4. Okey, so program kita ni boleh detect lah berdasarkan yang active sheet tadi. Okey, yang kedua daripada helaian aktif ni, saya nak dapatkan helaian aktif.get max rows. Okey, max rows tu apa? Apa beza dia dengan last row? Cuba kita tengokkan let ni, kita akan buat dia punya return row sama dengan yang ni lah. Okey, so max row, lepas tu kita ada last row. Okey, contoh kalau kita logkan guna log tadi, logger.log max row, so apa yang kita akan dapat? So kalau saya run benda ni, nampak tak dia dapat 1000. Kenapa 1000? Sebab kalau kita tengok kita punya row ni, sebenarnya dia adalah sehingga 1000. Inilah max row tu, maksudnya berapa semua kolom ataupun berapa semua row yang ada dekat situ. Contohnya kalau dekat sini kan, kalau kolom ni kolom lepas ni lah kita cerita kolom pun lebih kurang je. Kalau kita dah faham rows, kita boleh faham kolom jugalah. Contohlah kalau saya delete lah sampai 310 ini saya buang semua dahulu. Saya buang contoh so should be bila kita panggil function get max rows itu tadi, patutnya dia dapat 309 untuk sheet yang tengah aktif sekarang ni lah. So kalau saya tekan ni sekali lagi, so saya akan dapat nilai dia 309 max rows inilah. Okey, so itu adalah maksud bagi max row itu tadi. Okey, sekarang ni barulah kita dah dapatkan spreadsheet, dah dapatkan sheet, kita dapatkan dia punya last row. Sekarang ni kita akan cuba untuk delete pula Okay, by the way, dekat sini kita boleh gunakan double / ini untuk kita komen lah apa benda yang kita nak buat waktu tu. So yang ada double ni, dia tak akan di run lah. Dia bukan sebahagian daripada program kita, cuma kita nak buat komen saja. Ini adalah untuk buat komen, untuk buat double / untuk buat komen. Tidak berjalan dalam program Okay. So next adalah daripada helaian aktif itu tadi, sebenarnya saya nak gunakan satu lagi tools dia, iaitu
delete rows. So sekejap so saya tulis dahulu di atas ni, saya komen dahulu, delete rows dalam active sheet, halayan aktif, dalam halayan aktif tadi. So maksudnya dia akan ada dalam halayan aktif tersebut, saya boleh akses. So dia akan ada satu method, kita namakan sebagai delete rows. Okay. Lepas tu delete rows ni macam biasa, kita kena gunakan bracket untuk kita masukkan. So kadang-kadang dalam fungsi ni macam tadi, yang ni dia kosong saja, maksudnya dia tak ada input. Tapi ada certain method dia akan memerlukan input juga, maksudnya kita perlu specify parameter-parameternya lah. Okay, macam contohnya delete rows ni, kita kena nyatakan satu, kita nyatakan row position, maksudnya berapa kedudukan row tersebut yang kita nak mula, the position of the first row to delete. Okay, contohnya kalau ni contoh saya gunakan yang ni, contoh saya nak gunakan daripada 5 lah kan, 5 sehingga 309 ni susah sedikit, biar saya buat secara manual dahulu. Okay, tunjukkan macam mana dia punya fungsi tu berjalan. Okay, jadi maksudnya di sini kita nak start dia delete adalah daripada 5 hingga berapa kita tak tahu. Okay, so first kali tadi daripada delete rows ni, kita akan letak dahulu row position of first row to delete. Okay, so kalau kita nak delete daripada 5 ni kan, jadi maksudnya kita boleh letak 5 lah. Okay, kita boleh letak 5 hingga how many ni maksudnya berapa banyak berapa banyak row yang kena delete. Daripada 5 tu maksudnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 di situ. Jadi maksudnya ada 5 hingga 10 itu maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia ada 6 lah. So kalau kita gunakan dua angka tersebut, so kalau saya run saya punya function sekarang ni, so saya akan dapat tengok dekat sini lah. Nampak? So dia akan start daripada 5 tadi, dia buang sehingga 10. Okay, saya undo dahulu. Okay, tapi kita tak nak dia berjalan macam ni lah. So ini sebab dia hard coded kan, so dia tak bagus sangat lah. So apa yang kita kena buat adalah, kita kena daripada last row dan max row itu, dia kena buat matematik sikit. So kita kena nilaikan sendiri macam mana kita nak tahu berapa banyak row perlu delete dan berapa banyak row perlu dekat mana dia start. Okay, contohnya tadi dekat sini kita boleh dapat dia punya last row tadi adalah 4. Kalau kita buat dia punya last row, so last row ni dia akan boleh dapat 4 daripada sini. Okay, tapi row yang kita nak delete adalah 5. So maksudnya saya boleh letak dekat sini, saya nak define satu lagi variable baru, let first row, ataupun saya nak letak row position lah, saya ikut kepada first row to delete lah, first row to delete. Okay, first row to delete dia bukan last row, tapi last row tambah dengan 1. Okay, itu logik dia. So kita ambil daripada last row tadi, lepas tu kita tambah dengan 1. Simple, itu saja. Lepas tu kita akhiri dengan semicolon ni. Baik, kemudian kita boleh gunakan second variable. Okay, saya nak define banyak-banyak variable tak apa, tapi biar dia berguna lah, dia berkaitan. Okay, contoh rows to delete. Berapa banyak rows perlu delete? So kita ambil daripada 10 tadi kan, kita ambil daripada 10, kita tolak daripada 4 itu. Okay, baru kita dapat 6 tadi kan dia punya nilai di sini yang kita dapat 6 kan. Okay, baik, so rows to delete dia kita akan ambil kepada max row itu, lepas tu kita tolakkan dengan dia punya last row tersebut. Okay, baru kita boleh buat kita punya function ini, halayan aktif delete row. So bila kita delete row, kita akan buat first row to delete, dan kan kita perlu buat dua tadi kan, dua benda kita masukkan, first row position dia, row position
position of first row to delete is first row to delete. Lepas tu kita ambil how many. How many tu adalah rows to delete inilah yang kita dah kira tadi secara logiknya. Okay, so saya nak namakan semula saya punya fungsi trimmer ni, fungsi saya ni sebagai trim rows. Kita buang dia punya rows itulah. Okay, baik. So sekarang ni saya dah buat saya punya fungsi trim rows ini. Sekejap saya reset dahulu supaya kita boleh nampak di sini. Okay, so sekarang ni kalau saya nak tekan, bila saya tekan trim rows ini maksudnya dia akan jalankan semua algoritma ni lah, langkah-langkah ni. So bila saya tekan run di sini should be kita akan dapat bila kita run, nampak dia akan potong. Dia akan potong secara automatik lah. Contohnya saya tambah, even saya tambah 50 pun dekat sini tak kisah sampai 60 di situ. Okay, so kalau saya tekan saya punya sheet trimmer tu, dia akan dapat, nampak, dia akan evaluate terus pergi ke bahagian 4 tersebut. Okay, seterusnya ini dah trim sebahagian row. Dia akan ada satu kita panggil sebagai ralat dalam ni. Contoh kalau saya tekan sheet trimmer ni, saya tekan sheet trimmer, so dia akan jadi, itu yang pertama, itu boleh. Tapi kalau saya, contohlah saya run lagi kan, nampak tak dia cakap ada exception di situ. Kalau merah ni maksudnya dia ada error lah. So kenapa dia ini berlaku? Sebab rows tu out of bound. Kenapa di sini berlaku adalah, di sini kan kita tengok kan last row dia adalah 4 dan dia punya max row pun adalah 4. So dia adalah benda yang sama lah. So bila dia benda yang sama, so dia akan berlaku kesilapan di sinilah. Sebab first row tu dia sama dengan max row tersebut. Baik, jadi macam mana kita nak buat ni? Biar kita check dahulu Biar kita check dahulu. Delete rows ni dia hanya ada, dia akan berlaku dengan certain condition sahaja. Okay, conditionnya kalau jika last row sama dengan max row, kita buat not equal lah, not equal boleh ke? Tak nak. Max row kalau dia sama, okay. Okay, maksudnya kalau dia sama, jangan jalankan delete jangan jalankan delete function itu. Okay, jadi maksudnya di sini apa yang kita boleh buat? Okay, dalam function ni ada satu benda yang kita boleh gunakan, iaitu kita boleh gunakan return. Return tu apa? Return bila kita gunakan return ini dia akan boleh mengakhiri program pada line tersebut. Okay, maksudnya apa? Maksudnya contoh. Kalau tengok di sini jadi maksudnya kalau saya tekan return dekat sini nampak tak bawah ni dia tak jadi aktif. Maksudnya bila program ni berjalan kan, bila saya letakkan return dekat sini, return tu macam kita nyatakan yang program itu dah tamat dekat situ. Okey. Jadi maksudnya kalau berlaku juga, kalau kita letakkan return dekat sini, maksudnya dia akan tamatkan program tu dekat return. Bawah daripada return ni dia tak akan dijalankan dalam program tersebut lah. So itu gunanya perkataan return tersebut. Okey. So macam mana kita boleh gunakan perkataan return ini dalam situasi kita? So kalau last row tu sama dengan max row, kita jangan jalankan delete ni. Dalam erti kata lain, kita nak tamatkan program sahaja. Tak perlu delete, tapi kita tamatkan terus program dekat situ. So macam mana kita nak letak ini? So macam mana kita nak letak ni? Kita akan gunakan if ini maksudnya dia akan check dahulu. Kalau sesuatu tu berlaku, dalam ni kita akan ada condition dia. Kita ada condition dia, syarat dia, dan lepas tu dalam curly bracket ni kita akan ada satu benda, dia punya algoritma yang perlu dijalankan dalam ni lah. Okay, itu adalah
blok untuk if lah. Baik, jadi condition yang kita nak adalah kalau dia last row sama dengan max row, last row sama dengan max row, maksudnya kalau nilai dia adalah sama, so apa yang saya nak buat adalah saya nak jangan jalankan di bawah tu lah. Maksudnya saya nak tamatkan program itu di situ terus. Jadi maksudnya kita boleh buat return je terus. Tak ada masalah. Okay, return sahaja terus. Jadi maksudnya kalau return, kalau dia sama, maksudnya dia akan return. Maksudnya dia akan tamatkan program ni. Dia akan berhenti dekat situ lah. Kalau dia tak sama, maksudnya dia akan boleh jalankan program itu lagi. Pergi ke bawah sekali lah. Okay. Baik. Okay. Seterusnya. Okay. Jadi maksudnya macam mana kita nak tahu dia boleh berjalan ke tidak berjalan? So kita, kalau kita run lagi contoh kalau saya Ctrl Z, contoh kalau saya run trim rows ini. Okay. Jadi maksudnya nampak dia akan menjalankan fungsi tersebut lah. Okay. Jadi maksudnya kalau saya nak tahu sama ada saya punya program ni jalan ke betul ataupun tidak, kan, dekat bahagian block of return ini saya boleh tambah lagi lah. Saya boleh tambah lagi sebelum daripada return tu. Contoh saya nak letakkan logger.log. Lepas tu kita letakkan message kita last row sama dengan max row. Program dihentikan. Lepas tu kita buat return tadi pisahkan dengan semicolon ni lah, jangan lupa Okay, so bila kita tekan rows itu sekali lagi should be sekarang ni last row tu dah sama dengan max row kat sini. So should be program ini yang berjalan, maksudnya dia tak akan jalankan benda kat bawah ni lagi dah. Okay, so kalau kita tengok di sini nampak last row sama dengan max row, program itu akan dihentikan.